Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tentang fasa-fasa penciptaan manusia. Manusia secara bahasa disebut juga insan dalam bahasa Arab, berasal dari kata nasya yang berarti lupa, dan jika dilihat dari kata dasar al-uns berarti jinak. Perkataan insan digunakan kerana manusia memiliki sifat lupa, manakala jinak pula membawa maksud iaitu manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan baru di sekitarnya. Menurut Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia berbanding makhluk-makhluk lain. Ini kerana manusia dianugerahkan akal untuk berfikir dan sekaligus dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di alam ini. Manusia diberi amanah oleh Allah untuk memakmurkan bumi Allah ini dengan sebaik yang mungkin, berlandaskan penetapan yang telah dibuat oleh Allah di dalam Al-Quran. Seterusnya ialah status hadis. Kedudukan hadis. Hadis ini adalah hadis agung yang mencakupi semua keadaan manusia dari awal mulai penciptaan, kedatangannya ke dunia hingga akhirnya masuk ke syurga ataupun masuk ke neraka, sesuai amalnya ketika di dunia dan sesuai dengan ilmu, takdir dan qada'nya Allah. Seterusnya, takrij hadis. Hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari pada awal penciptaan, bab penyebutan malaikat, nombor 3036. Qadar dan para nabi, Sahih Muslim pada awal kiblat Al-Qadar, bab bagaimana penciptaan Adam, nombor 2643. Perawi bagi hadis ini ialah Abdullah bin Mas'ud. Ringkasan hukum hadis, sanadnya adalah sahih. Seterusnya perawi hadis. Perawi hadis ini adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui sebagai ahli tafsir terbesar pada zamannya. Ia mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis sehingga seringkali menjadi bahan rujukan dalam masalah keagamaan. Abdullah bin Mas'ud juga dikenali kerana kesetiaan dan keberaniannya dalam menyampaikan ajaran Islam. Walaupun ia menghadapi pelbagai kesukaran dan cabaran kehidupan, dan ajarannya memberikan inspirasi dan pengajaran bagi umat Islam hingga saat ini. Hadis penciptaan manusia yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud menggambarkan tahap penciptaan manusia dan peranan Allah dalam proses ini. Hadis ini memberikan pemahaman tentang proses penciptaan manusia dalam perspektif Islam. Oleh kerana itu, hadis ini sangat penting bagi umat Islam untuk memahami penciptaan manusia dan peranan Allah dalam proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Hasanah binti Zainun. Dan saya akan terangkan mengenai penerangan hadis saintifik. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada manusia tentang proses penciptaan manusia yang dimulai daripada janin di kandungan seorang ibu. Lalu selama 120 hari, janin itu mengalami 3 fasa. Pertama, 40 hari dalam fasa berupakan manis dan ataupun sperma. Kedua, 40 hari kedua adalah fasa berupa segumpal darah. Yang ketiga, dan 40 hari adalah fasa berupa segumpal daging. Genap 4 bulan atau 120 hari tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat untuk meniupkan roh ke dalam janin tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya untuk menuliskan 4 takdir, iaitu rezekinya, ajalnya, amal perbuatan dan bahagian serta celakanya. Berikut merupakan proses penciptaan manusia yang dijelaskan di dalam hadis, iaitu pertama, nutfah. Nutfah iaitu peringkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Ianya bermula setelah berlakunya pencampuran air mani. Daripada nutfah inilah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan anggota-anggota yang berlainan, tingkah lakunya yang berbeza serta menjadikan lelaki dan perempuan. Daripada nutfah lelaki akan terbentuknya saraf, tulang dan fakulti, manakala dari nutfah perempuan pula akan terbentuknya darah daging. Yang kedua, alaqah. Peringkat pembentukan alaqah ialah pada hujung minggu pertama,
hari ke-7. Pada hari yang ke-7, telur yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim, iaitu karar makin. Dan setelah itu berlakunya perubahan daripada nutfah kepada alaqah. Peringkat alaqah adalah peringkat pada minggu pertama hingga minggu ketiga di dalam rahim. Yang ketiga iaitu mudghah. Pembentukan mudghah dikatakan berlaku pada minggu keempat. Di peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Selain itu, sistem pernafasan bayi sudah terbentuk. Bilus yang tertanam di dalam otot-otot ibu kini mempunyai saluran darahnya yang tersendiri. Untuk perkembangan seterusnya, darah mula mengalir dan lebih banyak lagi untuk membekalkan oksigen dan pemakanan yang secukupnya. Okey, seterusnya adalah yang keempat iaitu izam dan lam. Pada peringkat ini iaitu minggu kelima, keenam dan ketujuh iaitu peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Dan seterusnya iaitu yang kelima, nasy'ah akalkan akhar. Pada peringkat ini iaitu menjelang minggu ke-8, beberapa perubahan lagi yang berlaku. Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya. Kuku-kukunya pun mula tumbuh. Pada bulan yang keempat, pembentukan uri menjadi cukup lengkap, menyebabkan baki paranatal bayi dalam kandungan hanyalah menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Okay, walaupun perubahan tetap berlaku, tetapi perubahannya hanya pada ukuran bayi saja. Dan yang terakhir adalah iaitu yang keenam, peniupan roh. Ulama bersepakat bahawa roh ditiupkan pada janin selepas 120 hari pasangan lelaki dan perempuan bersetubuh, iaitu setelah sempurnanya 4 bulan dan memasuki bulan yang kelima. Ini dapat dibuktikan dengan pemerhatian dan penglihatan. Tiupan roh ni benar-benar terbukti dengan wujudnya pergerakan bayi dalam rahim. Okey, lantaran itu dijadikan asas sandaran kepada hukum-hukum dan kewajiban nafkah. Seterusnya adalah pengajaran hadis. Hadis ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang mampu menceritakan proses kejadian janin yang begitu halus dan teliti di zaman sebelum manusia mengenal ilmu sains dan teknologi. Yang kedua, hadis ini juga mengajarkan kita akan pentingnya tawakal kepada Allah SWT serta tidak takut kepada kefakiran kerana rezeki kita telah dituliskan dan ditentukan oleh Allah SWT semenjak kita berumur 120 hari di alam kandungan ibu. Dan pengajaran terakhir adalah umat Islam dianjurkan untuk menghayati dengan lebih mendalam tentang kekuasaan Allah SWT dalam menciptakan manusia yang cukup menakjubkan. Akhir sekali, kesimpulan daripada hadis ini ialah kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan manusia bermula daripada himpunan air mani sehinggalah menjadi manusia yang sempurna seperti kita pada hari ini. Setiap yang berlaku di dunia ini telah ditetapkan garis perjalanan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap manusia wajib menerimanya dengan penuh rasa syukur. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahawa amal seseorang adalah syarat yang menghampirkan kita kepada balasan yang baik atau jahat dan syurga ataupun neraka. Jadi, setiap manusia perlulah berusaha untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan perkara yang ditegak oleh syarak. Oleh itu, hadis ini menjadikan motivasi untuk kita memperbanyakkan amal soleh. Kerana di antara kita, tiada siapa yang mengetahui waktu kematian yang sebenar. Hadis ini juga mengajarkan kita pentingnya bertawakal kepada Allah serta tidak takut kepada kefakiran. Kerana qada dan qadar rezeki kita telah ditulis dan ditentukan oleh Allah semenjak kita berumur 120 hari di dalam kandungan ibu.